setengah daripada demikian lagi segala mukjizat Rasul dahulu maka tidak dapat menghinggakan dia terlalu banyaklah. Dan setengah daripada mukjizat yang jatuh Nabi kita Quran. Quran paling tinggi sekali mukjizat akal dia panggil. Quran ni mukjizat akal, mukjizat yang paling tinggi, yang tidak ada tandingan, di mana dia adalah kurniaan kepada Nabi kita Muhammad SAW dan kepada umat Islam. Maka iaitu mukjizat yang terlebih besar lagi berkekalan hingga akhir hari kiamat. Maka Ma'asyiral huddar, ikhwatul iman, ikhwatul Islam, hadakumullah. InsyaAllah kita sambung lanjut pada kitab Aqidatun Najin ke surat 198. Dalil sidq, yakni benar sama tengah. Segala Rasul itu seperti kata musannif rahimahullah ta'ala anhu, wa amma burhanu wujubi sidqihim alaihim assalatu wassalamu fala annahum law lam yasduqu la lazima al-kadhiba fi khabari ta'ala litasdiqihi ta'ala lahum bil mu'jizati nazilah manzilah qawlihi ta'ala sadaqa 'abdi fima yuballighu 'anni. Wa amma burhan wujubi sidqihim alaihim salatu wassalamu fala annahum law lam yasduqu, dan adapun tanda wajib bersifat mereka itu benar, mereka itu yakni bersifat dengan sifat sidqi, benar mereka itu yakni ahli musallatu wassalam, maka kerana bahwasanya mereka itu jikalau tidak benar, mereka itu nescaya lazimlah dusta fi khabarihi ta'ala, yakni pada khabar Allah Ta'ala, litasdiqi ta'ala lahum bil mu'jizatin nazilah manzilah, kerana membenarkan Allah Ta'ala bagi mereka itu dengan mukjizat yang menempati pada tempat. Wa qawlihi ta'ala, pada firman Allah Ta'ala, sadaqa 'abdi fima yuballighu 'anni, yakni telah benar hambaku pada tiap-tiap barang yang menyampaikan ia daripada aku. Maksudnya daripada apa yang kita baca ni, wajiblah bagi rasul-rasul itu bersifat dengan sidqu, benar. Kiranya kalau mereka tidak benar, lawan dia dusta. Sedangkan Allah Ta'ala telah menganugerahkan kepada semua rasul-rasul yakni mukjizat. Mukjizat itu sebagai bukti tanda kebenaran mereka. Ya, adanya mukjizat itu dijadikan kepada nabi-nabi rasul-rasul adalah sebagai dalil mengatakan bahawanya benarlah mereka pada setiap perkara yang berlaku sebagai mukjizat ke atas mereka itu, memberi dalil seolah-olah macam Allah mengatakan sadaqa 'abdi fima yuballighu 'anni. Ini bukan Al-Quran ni. Kalau dia bunyi qaulihi ta'ala, ini bukan Quran ya. Ini ta'rif, menjelas tentang makna sidqu, benar. Ta'rif benar tu. Yang kata ta'rif benar itu ialah dengan di mana Allah menjadikan, sebab tiap-tiap kali pada ketika apabila rasul-rasul ni menyampaikan dakwah kepada umat ni nak minta satu keyakinan, nak tunjuk bukti, betul ke kamu ni rasul daripada Allah? Kalau benar kamu rasul daripada Allah, kamu lakukan begini, buat begini. Itu kita tadi ini dicabar rasul-rasul itu dengan berbagai-bagai macam perkara disuruh buat. Contohnya macam Raja Maghribi minta Nabi belah bulan. Kalau sungguh engkau ini rasul daripada Allah, maka kamu belah bulan. Ya, benda berat-berat dia minta lah. Ya, satu benda yang tak masuk akal. Pada hukum adat memang tak boleh berlaku benda tu, tapi dia minta satu perkara yang mencari adat, maka Allah izin berlaku. Maka itu terus apabila berlakulah mukjizat, jadi Allah zahirkan apa yang dia minta tu, maka jadilah belah bulan itu satu kenyataan. Dalam erti belah bulan itu yang disebut oleh Allah tadi, sadaqa 'abdi, telah benar hamba-Ku. Dia seru apa yang kepada kamu tu adalah benar. Kerana apabila kamu cabar dia,
kepada perkara-perkara yang tertentu, maka berhasil dapat kamu lihat sendiri bukti mukjizat itu seumpama bulan-bulan tadi. Maka itu beri erti telah benar hamba-Ku pada apa yang disampaikan kepada kamu. Kamu boleh ikut dia, boleh terima dia, dan kamu boleh percaya dan beriman kepada dia. Itu artinya. Nah, makna mukjizat. Boleh faham ya? Inilah dalil benar bagi sekalian Rasul alaihi wassalatu wassalam pada dakwah mereka itu akan risalah, dan pada barang yang menyampaikan oleh mereka itu akan dia daripada Allah Ta'ala, kerana bahawasanya burhan, kenyataan yang dizahirkan, gambaran yang ditunjuk itu hanya saja menunjuk yang tadi demikian itu seperti barang yang telah lalu. Beberapa perkara seumpama mujizat itu merupakan sebagai satu burhan, sebagai satu gambaran, dalil, ya, evidence, bukti untuk mereka lihat, mereka percaya, dan mereka akan meyakini dan akan bai'ah kepada baginda, ataupun mereka akan beriman dengan melafazkan syahadah dan sebagainya. Dan katanya maka kerana bahawasanya mereka itu hingga akhirnya bermula takrir dalil bahawa engkau kata jikalau tiada benar mereka itu, saya lazimlah dusta pada khabar Allah Ta'ala. Tetapi dusta pada khabar Allah Ta'ala itu mustahil. Sebab itu kita bila baca Quran, perkara yang kita akan tutup, habis kita dah selesai baca Quran, kita akan sebut Sadaqallahul Azim. Sadaqallahul Azim itu bukan penutup, dengan salah faham lah. Kita penutup bukan, dia bukan arti penutup. Dia membenarkan apa yang kita baca itu sebagai kalam Allah, yang mana di situ adalah kita wajib membenarkan. Sebab itu dia mula Al-Quran tu pada surah Al-Baqarah, ya, zalikal kitab la raiba fi. Awal-awal yang tu dulu Allah tekan kepada kita, ya, bahawa dia adalah Al-Quran. Al-Quran adalah kitab la raiba fi, tidak ada keraguan padanya. Jadi setiap ayat, setiap kalimah yang kamu baca, yang ada burhan, yang ada dalil, maka dia adalah merupakan sebagai satu kenyataan yang wajib dibenarkan. Sebab itu habis kita baca Quran, kita kena naik satu penyaksian, suatu perakuan, Sadaqallahul Azim, telah benarlah Allah Tuhan yang Maha Agung. Ya, itu faham dia baik. Jadi maka kalau benar mereka itu, artinya mustahil tidak benar mereka itu, sabit benar mereka itu, itulah yang dituntut, kata musannif, ya. Katanya jikalau benar mereka itu, arti bahawa berdusta oleh mereka itu kerana bahawasanya tiada wasitah antara dusta dan antara benar. Khilaf bagi Mu'tazilah pada kata mereka itu dengan wasitah. Ya, ini kata Mu'tazilah. Faham Mu'tazilah ni, kalau benar mereka itu artinya bahawa berdusta oleh mereka itu kerana bahawasanya tiada wasitah antara dusta dan antara benar. Khilaf bagi Mu'tazilah pada kata mereka itu dengan wasitah, maknanya barang yang muafakat bagi wakil dan menyalahi akan i'tikad bahawasanya mereka itu tiada dinamakan benar dan tiada dinamakan dusta. Di sini mereka itu makna kata dalam keadaan mana Rasul menyampaikan tadi ini, apa-apa juga, termasuklah urusan-urusan kehidupan, urusan-urusan masyarakat, urusan-urusan yang tidak berkait dengan hukum, semuanya itu adalah merupakan sebagai satu wasitah. Maknanya dibawa kepada satu wasitah kepada kebenaran Rasul. Maknanya kita kena yakin juga Rasulullah walaupun tidak bercakap soal hukum, ya, dia bercakap soal yang berkaitan dengan keduniaan, kita kena yakin percaya. Tapi ada wasitah dia. Wasitah dia makna kita mesti berdasar kepada ilmu, mesti berdasar kepada kemunasabahan. Contoh, sahabat Nabi ni dia tanam dah pokok korma, dia dah ada kebun korma tu, dia ada dah. Kali nak tanam semula, bila nak tanam semula ni kebetulan Rasulullah lalu, ya, dia tanya, ya Rasulullah, dia minta nasihat Rasulullah, ya, macam mana nak mula bertanam semula ni pokok korma tu supaya beri hasil lebih baik daripada sebelumnya. Baiklah, ya Rasulullah pun bagilah tahu dengan dia kaedah cara macam mana nak tanam korma apa semua. Dia pun ikutlah, ikut korma tu, pokok korma tu buah tak ada. Ini wasitah, itu kita wasitah tu, ya, kita faham tu, ya. Jadi apabila pokok korma tu tumbuh, buah tak ada, dia yakin sebab Rasulullah benar, apa Rasulullah cakap tu benar, ya, sama ada urusan duniawi, urusan apa. Jadi kita kena adalah
Kita kena faham sebab Nabi ada sebut satu hadis, antum a'lamu bi umuri dunyakum, kamu lebih maklum urusan dunia kamu. Aku diutus bukan untuk dunia. Urusan dunia kamu tahu sini, tapi kamu dah tanya aku abang. Ya, wasitahnya kamu kena alat haji di persegian kebudayaan, bukan? Ya, jadi maka itu dia tanya ke Rasulullah. Dia kata, ya Rasulullah, ya, pokok kurma ni dah naik dah, buah tak ada. Tu kan? Maka tu Rasulullah tak jawab apalah, tak kata apa dekat dia. Dah tanya aku abang dulu ni. Dia tanya kat satu orang yang ahli dalam bidang pertanian, kawan tu tanya, Rasulullah jawab ni adakah berdasar kepada wahyi? Itu kita wasitah. Adakah Rasulullah jawab yang kamu Rasulullah bagi petua kat kamu begini, adakah berdasar kepada wahyi? Itu dia. Rupanya bukan wahyi. Itu tak kena dengan wahyi. Ya, kalau wahyi benda tu betul ya. Ini yang kita kena dengan wasitah. Di sinilah katanya Mu'tazilah ada juga perkara yang tidak benar kepada Nabi itu. Nampak? Macam soal ni lah. Yang tidak benar tu urusan duniawi lah. Sebab Rasulullah bukan diutus untuk urusan duniawi. Ya, risalah Rasulullah itu menyuruh manusia kepada mengabdikan diri kepada Allah, menyembah Tuhan. Ya, dan urusan hukum-hukum ni hanya berdasar kepada beberapa kaedah yang ditentukan oleh Al-Quran sendiri. Macam bab faraid, ya, bab jual beli, itu ada termasuk dalam Quran. Ini tidak boleh dinafikanlah kebenarannya. Jadi itu kita ambil kira sebagai wasitah. Maka itu bukan artinya bila Rasulullah bagi fatwa yang salah tu Rasulullah tidak benar. Itu kita jangan cakap begitu pula. Sebab Nabi dah habaq bawa dah. Antum a'lamu bi umuri dunyakum, kamu lebih maklum urusan dunia kamu. Jadi urusan dunia kamu kena cari pakar ya, ahli dalam bidang dunia. Kalau bertanya dekat aku tak boleh. Itu sahabat yang ditanya dekat sahabat petani yang mahir dalam bidang pertanian tu, sahabat tu jumpa Nabi sendiri, ya Rasulullah, Tuhan telah bagi fatwa kepada orang ni tanam begini. Adakah apa yang Tuhan bagi fatwa itu berdasar kepada wahyu? Nabi kata dah, itu bukan wahyu, itu daripada aku sendirilah. Sama juga dalam perangan Ahzab, ya, ketumbukan tentera tu, sebelum sampai sahabat yang besar dalam bidang ni, bidang ketenteraan ni, Nabi sendiri yang khususkan tentera duduk sini, bahagian duduk sini, kumpulan duduk sini, bagai-bagai. Nampak tak? Kemudian bila datang sahabat tu tengok keadaan yang bagian tak betul. Ya, tak betul ya. Macam kita main bola kan. Tak letak skora tak mana, wing tak mana kan, goalkeeper tak mana tu, kena ada cerita tu kan ya. Jadi orang yang ahli beritahu bidang tu, tapi dia tanya kat Nabi suruh buat begini. Datang Khalid bin Walid, Khalid tanya balik dah, apakah ini siapa yang bagi petua susul macam ni? Rasulullah. Dia bertanya, Rasulullah, adakah yang kau bagi fatwa agar tentera disusun gaya-gaya begini berdasar pada wahyu? Nabi kata dah. Nampak? Kalau bukan wahyu, kaedah ni, susunan ni tak kenal lah. Nabi kata lagi, urusan dunia kamu sendirilah, lebih maklum. Jadi ini tak masuk dalam bab sedikit yang kita mengaji. Nampak? Sifat Nabi itu yang kata as-sidqu tu tak masuk bidang ni. Itu kata Mu'tazilah. Jadi ada juga yang tidak dikira sebagai benar. Tapi kita boleh bezakanlah yang ni perkara dunia. Kita kena tahu dulu tujuan perutusan Rasulullah ni kepada manusia. Apa dia punya motif tujuan perutusan Rasul kepada manusia? Dua aja. Pertama, syariatul qadimah, kedua syariatul jadidah. Syariatul qadimah ni menyeru manusia kepada mentauhidkan Allah. La nufarriqu baina ahadin min rusuli. Kami tidak beza antara semua rasul. Semua rasul yang diutus menyeru kepada manusia agar menyembah Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu, mengabdikan diri kepada Allah. Itu konsep tauhid yang merupakan inti risalah yang dibawa oleh Nabi-Nabi Rasul-Rasul SAW. Ya, begitu ya. Kemudian syariatul jadidah. Syariatul jadidah ni hukum-hukum lah yang berkaitan dengan kehidupan manusia. Yang kita kenal sebagai hukum fiqh. Yang kita kenal sebagai hukum fiqh ya. Halal haram, masalah dengan sah batal,
ya, masalah dengan pusaka, masalah dengan dengan makanan halal dan haram dan sebagainya. Ini semua masuk dalam kumpulan yang dipanggil sebagai ilmu fiqh. Ini juga dibawa oleh Nabi dalam syariat jadilah berdasar kepada keadaan umat Nabi Musa bagaimana, keadaan umat Nabi Sulaiman bagaimana, tak sama kan. Jadi itu dipanggil syariat yang berdasar kepada keadaan Nabi dan Rasul itu sendiri ketika masa dan zamannya. Nampak tak sama. Jadi zaman yang terakhir zaman Nabi lah, Nabi kita Muhammad SAW sebagai Nabi yang terakhir, maka kesemua urusan-urusan kehidupan manusia itu sudah dijelaskan oleh baginda besar Nabi berdasar kepada Al-Quran dan juga hadis Nabi. Al-halal bayin wal haramul bayin. Yang halal pun dah sahih, yang haram pun dah jelas. Maknanya tidak ada lagi yang ketinggalan, ya. Hatta dalam semua persoalan sudah dijelaskan. Itu kita panggil syariah jadidah. Boleh faham baik. Lanjutan dari itu, katanya saya lazim dusta pada khabar Allah Ta'ala, maka dikata di sini, dan itu barang yang muafakat bagi wakil menyalahi akan hakikat, bahwasanya demikian itu tiada dinamakan benar dan tiada dinamakan dusta di sisi mereka. Dan atas kaul ini tidak lazim daripada ternafi benar itu subut tetap dusta. Seperti akas sebaliknya, persalahannya atas kaul yang pertama, yakni lazim daripada tidak benar subut dusta. Itu memang kata dari ini kita ambil pegang kepada kaedah sifat Nabi ini. Tetap kita mesti mengatakan, kita mesti beraktikad itu yang benar, Nabi adalah bersifat as-sidq. Walaupun kita dengar cerita-cerita tadi yang saya abang tadi ini, ya, ada yang tidak benar, tapi itu bukan artinya menafikan sifat benar pada Rasulullah, ya. Itu urusan dunia, ya. Sebab kita kena tahu dulu tujuan perutusan Rasul-Rasul itu, apa dia tujuan dan motif perutusan Rasul-Rasul. Itu paling penting sekali lah. Baik. Dan katanya lagi, nescaya lazim dusta pada khabar Allah Ta'ala, yakni khabar yang menepati jua bukan hakiki, kerana bahawasanya tidak dapat daripada Allah Ta'ala khabar yang membenarkan mereka itu pada hakikat, seperti bahawa firman itu telah benar hamba aku hingga akhirnya. Dan hanya sahaja didapatkan mujizat dua yang menepati ia pada tempat demikian itu, seperti barang yang menyebut oleh musannif dan katanya. Ini kita ambil dulu faham dia, ya. Jadi faham di sini yang kita baca ni, di mana Rasul-Rasul ini pertama kali bila dia nak seru kepada umat dia akan mula ada umat yang boleh terima dengan terus. Itu kita panggil golongan siddiqin, macam Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq ni apa yang Nabi habaq semua dia percaya, dia benarkan, ya, tidak ada ragu-ragu. Itu gelaran as-siddiq, ya, yang dibagi kepada Nabi, dia kepada Abu Bakar Siddiq. Dia bermula dapat gelaran as-siddiq tu pada malam apabila Rasulullah balik daripada Mi'raj. Ketika Rasulullah berada di depan Kaabah, duduk sandar di situ, maka datang Abu Jahal. Tengok Nabi duduk di situ, ya Muhammad, ada perkara baru kah kamu nak sampai ni? Duduk tunggu lama di Kaabah. Nabi kata ya. Nabi jawab tu, ya, semalam aku dijalankan daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian aku dinaikkan ke langit, kemudian aku turun, sekarang aku balik. Abu Jahal bilang lah, dapat satu perkara yang memang tak masuk akal, nak pergi Palestin 3 bulan, pergi 3 bulan balik. Macam mana boleh pergi satu malam, pergi balik, kemudian naik langit lagi pula tu? Tak apa nanti tak. Dia pergi rumah Abu Bakar Siddiq. Dia tahu Abu Bakar Siddiq ni sahabat Nabi. Dia panggil lah, Abu Quhafah, nama dia Abdullah. Abu Quhafah, nama Abu Bakar Siddiq tu betul-betul Abdullah, ya. Abdullah Abu Quhafah. Ya Abdullah, ni kawan kamu, sahabat kamu ni, dia baru balik kan. Dia pergi sekian-sekian tempat, dia sekian-sekian daripada mana-mana, sekarang dia naik ke langit, dia turun pula, sekarang duduk di dalam Kaabah. Ya. Abu Bakar Siddiq kata, betul ke dia kata dulu tu? Ya, jom kita pergi tanya dia. Abu Bakar Siddiq pergi kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ni apa nama, Abul Hakam gelarannya Abu Jahal. Abul Hakam ni kata, Tuhan telah berjalan semalam daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian Tuhan telah naik ke langit, sekarang Tuhan turun dan sampai ke sini. Adakah benar Tuhan kata begitu dekat dia? Nampak tak? Rasulullah kata ya, itu kata dekat dia. Abu Bakar tengok berujak kepada Abu Jahal, ya, jangankan kata jauh daripada itu pun aku percaya. Itu dia.
Terus pada malam itu juga Rasulullah memberi gelaran kepada dia sebagai as-siddiq, orang yang benarkan. Dia ada, dan ada pihak yang bila kita dakwah dia nanti fikir dulu patut ke tak, wajar ke tidak. Ini golongan kedua. Golongan yang ketiga, dia akan bantah kita. Tak betul, aku tak boleh terima. Dia nak bukti. Tunjuk bukti. Ya, maka itulah bukti dia datangkan dengan mukjizat. Bukti-bukti itu dia datangkan dengan mukjizat. Bila ada mukjizat, barulah mereka akan percaya. Tak ada mukjizat, jadi mukjizat inilah sebagai dalil membenarkan rasul-rasul itu dengan risalahnya. Itu disebut kita tadi. Maka itu kata musannif, la tasdiqihi ta'ala lahum bil mu'jizatin nazilah manzilah qawli ta'ala sadaqa 'abdi fi kulli ma yuballighu anni. Kerana membenarkan Allah Ta'ala bagi mereka itu dengan mukjizat yang menempati pada tempat firman-Nya Ta'ala, telah benar hamba aku pada tiap-tiap barang yang menyampaikan dia daripada aku. Itu artinya mukjizat. Makna mukjizat, makna kata dengan ada mukjizat inilah sebagai dalil bahawa Rasul itu semua adalah benar. Apa yang disampaikan daripada aku juga adalah benar. Itu kenyataan dia. Artinya, dan membenarkan orang yang dusta itu dusta seumpamanya. Dan makna membenarkan itu mengkhabarkan daripada benarnya, maka maknanya kena mengkhabar oleh Ta'ala daripada benar mereka itu pada segala khabar mereka itu dengan bahawa mereka itu Rasul yang menyampaikan mereka itu daripada Allah. Itu maksudnya. Jadi adanya mukjizat ini sebagai satu dalil yang terang, yang nyata, dan memang tidak ternafilah. Tiap-tiap kali bila ditahirkan mukjizat ni, mereka yang menyaksikan mukjizat itu semuanya beriman kepada Nabi. Tak ada lah yang kata tak percaya lagi dah, mukjizat sebab mereka minta mukjizat ni semua benda pelik-pelik, benda yang tak masuk akal, benda secara adat orang tak boleh buat. Memang tidak boleh buat lah, dalam mana-mana keadaan pun kita tak boleh buat. Maka dengan kerana itu mereka terima di mana mereka yang menerima dakwah Nabi itu dengan terbuktinya adanya mukjizat-mukjizat ini, mereka mudah menerima dan percaya dan beriman kepada Rasul, kepada Allah dan Rasul. Ini persoalan pokok yang kita nak faham lah, Jadi maka itu dikatakan tadi ini, Dan kata mereka, dan bandingan demikian itu barang yang apabila berdakwah seorang lagi jemaah bahawasanya ia pesuruh daripada raja dan mengkhabarkan akan mereka itu dengan bahawasanya raja menyuruh akan mereka itu dengan bagian-bagian. Ini contoh lah, dia kata. Kalau satu orang pembesar raja nak mari dia nak arah kita. Kalau orang raja-raja Melayu ni, dia bagi dia punya kerih. Tu nak jemput satu orang kan, nak panggil hang tuah mai ke istana. Pasal apa? Didapati hang tuah ni sudah melakukan kesalahan. Maka nak bawa hang tuah mai ke istana, wakil raja tu kena bawa kerih. Bawa kerih atau bawa cincin raja. Nampak? Nak panggil tu kena bukti betul dia raja panggil dia cincin dia. Itu seolah-olah betul lah mukjizat yang kata mukjizat tu. Ini kerih dia. Ini kerih raja. Ini cincin raja. Itu dalam budaya raja-raja Melayu dululah. Kita ambil contoh. Begitu juga raja-raja Arab ni macam tu juga mereka. Kalau ada apa-apa benda mereka nak panggil kita daripada raja, dia akan tunjuk satu barang daripada raja itu sendiri sebagai bukti. Jadi benarlah wakil yang datang jemput itu benar. Begitulah maksud mukjizat ni. Faham daripada Allah, jadi datang perkara yang luar biasa ni sebagai bukti, kata aku ni daripada Allah. Kalau daripada biasa memang tak boleh buat benda ni. Nampak tak? Daripada Allah semua boleh buat. Itu artinya sebagai contoh lah. Jadi makanya seumpama mengkhabarkan yang mereka itu dengan bahawasanya raja menyuruh akan mereka itu dengan bagian-bagian, maka kata mereka itu baginya, apa dalil yang engkau ni benar? Engkau ni daripada raja. Berkata ia bahawa raja itu berbuat atas kamu bagian-bagian yang menyalahi adatnya, maka berbuat raja itu akan demikian itu adalah ia dalil atas benarnya. Maka berbuatlah yang akan demikian itu membenarkan baginya, kerana bahawasanya menepati ia pada tempat katanya telah benar oleh demikian orang itu pada dakwaan bahawasanya Rasulku, dan pada barang yang berkhabar ia akan kamu adalah dengan dia. Bahasa tu ni sikit lah tapi dia punya maksud begitulah maksud dia. Nak membenarkan apa-apa juga daripada raja tu kena adalah barang bukti milik raja tu sendiri, baru kita percaya kepada wakilnya. Nampak Ini sudah biasalah kita tengok. Baik.
Faham ya? Kemudian kita masuk kepada mukjizat. Ketahui olehmu bahawasanya yakni mukjizat itu pekerjaan yang mencari bagi adat. Ini bukan hukum, dia tak masuk dalam hukum adat. Kita ada 5 hukum kan. Yang pertama kita ada hukum syarak, kedua pertama kita ada hukum akal, hukum syarak, hukum adat. 3. Hukum syarak, hukum akal, hukum syarak, hukum adat, kita ada 3. Yang ni yang keempat, keluar daripada hukum adat, mencari adat. Ya. Khawarikul adat, Arab kata. Khawarikul adat, mencari adat. Ini yang masuk, mukjizat ni masuk dalam khawarikul adat, perkara yang menyalahi adat. Tidak sesuai dengan perbincangan secara saintifik atau secara ilmiah. Tak boleh ya. Ketahui oleh bahawasanya yakni mukjizat ni pekerjaan yang mencari bagi adat disertakan dengan dakwah, pesuruh serta ketiadaan dapat seorang melintangi akan dia. Itu dia nampak. Tak ada orang yang boleh batalkan mukjizat atau lawan mukjizat. Contoh macam berlaku kepada Nabi Allah Musa AS. Ya. Daripada gambaran yang makna kata apabila Nabi Musa sampai di depan Firaun, ya, di mana dia punya tukang-tukang sihir dia berdiri, ada 8 orang tukang sihir dia berdiri depan Nabi Musa sambil dia pegang tali, semua pegang tali di tangan, ya. Bila sampai Nabi Musa, terus dia campak tali. Bila campak tali itu semua jadi ular. Ya, mula menyerang Nabi Musa. Nabi Musa takut. Dia takut. Sebab benda tu dia tak pernah jumpa. Jadi itu sihir namanya. Ya. Kemudian Rasul ni, Nabi Allah perintah Nabi Musa, campakkan apa yang dari tangan kamu. Tongkat. Campak ke tongkat. Dia campak tongkat satu tu jadi ular yang besar. Ular yang besar tu makan habis ular-ular yang jadi pada tali tadi tu. Makan habis 8 ekor ular. Ya. Jadi yang benar adalah mukjizat, yang kalah adalah sihir. Jadi yang betul tu, yang jelas tu adalah mukjizat. Yang mana tongkat Nabi Musa jadi ular tu, yang tu betul. Betul jadi ular. Memang betul-betul ular. Bukan silap mata. Tapi yang 8 ekor ular daripada tali itu silap mata. Itu hanya gambaran sihir. Dia ubah pandangan mata kita bagi nampak lain. Nampak? Memang benda tu berlaku dalam kalangan kita orang lelaki lah, khususan sekarang ni. Siapa yang main benda tu? Iblis. Bila tengok perempuan. Nampak? Bila tengok satu perempuan, Iblis akan rupakan perempuan tu dengan satu rupa yang menarik. Nampak? Supaya kita akan menumbuhkan perhatian. Itulah umpama yang kita tadi ini, silap mata. Iblis main silap mata hari ni. Di kalangan lelaki kita dah terkenal silap mata dah. Tu satu di antara perkara yang berlaku. Jadi kita nampak dua benda. Yang belah pihak tukang sihir itu adalah sihir. Yang sebelah pihak Nabi atau Rasul itu adalah mukjizat. Yang benar itu adalah mukjizat. Mukjizat itu adalah hakiki. Dia bukan satu persoalan yang berkaitan dengan adat, dia mencari adat. Itu artinya. Jadi maka itu ketahui oleh bahawasanya mukjizat pekerjaan kejadian keluar dengan mencari adat itu tiada mencarikan adat, seperti katanya, aku Rasulullah dan tanda benarku naik matahari pada masyriq dan jatuhnya pada maghrib. Yang itu bukan mukjizat, memang itu kenyataan. Ya. Aku Rasul. Dalil aku Rasul, matahari naik daripada masyriq turun ke maghrib. Semua orang tahu benda lah. Memang kalau kamu tak jadi Rasul pun, matahari naik pada masyriq turun maghrib juga. Ini bukan mukjizat. Mukjizat ni benda yang luar biasa, yang tidak terfikir oleh akal dan tidak munasabah pada akal. Benda itu tidak akan berlaku dengan sengaja. Ya, dia akan berlaku dengan ada sebab apabila dicabar atas kebenaran Rasul itu berdakwah. Ya. Maka tiada dinamakan mukjizat kerana tidak mencarikan adat. Matahari naik pada masyriq turun ke maghrib itu bukan perkara luar biasa, itu perkara adat. Adat kata matahari naik daripada masyriq turun maghrib. Tuhan bersebut Rabbul masyriqaini wa Rabbul maghribain. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Tuhan dua masyriq, Tuhan dua maghrib. Nampak ya? Tuhan dua masyriq, Tuhan dua maghrib. Matahari naik dua tempat.
Masyrik, Tuhan matahari turun pun dua tempat, maghribain, masyriqain, maghribain. Dua. Itu memang biasa, itu bukan hukum, bukan mukjizat, bukan satu benda yang pelik. Nampak? Maka terbentuklah 4 musim. Nampak ya? Dengan adanya matahari naik ke masyrik, matahari turun dua maghrib, ada 4 musim berlaku. Itulah. Kenyataan ini boleh diterima akal. Memang logik, boleh jadi sebagai ilmu, kita boleh belajar ilmu tu. Dan ilmu tu boleh diperkembangkan. Orang tak kata gila, betul. Sebab dia bukan mencari adat. Mencari adat ni, matahari naik daripada maghrib, jatuh ke masyrik. Itu mencari adat. Nampak tak? Tapi apabila dikaji, diteliti, memang perkara tu wajar berlaku. Sekarang ni dah mula, dah ada tanda-tanda dia. Antaranya bulan sudah mula jauh daripada matahari. Bulan sekarang ni kajian-kajian dibuat oleh para petani apa nama golongan ahli falak kaji. Bulan kita sekarang ni, bulan sudah mula jarak dia lebih jauh sikit daripada keadaan dia sepatutnya. Itu memberi erti bahawa lama-kelamaan bulan akan hilang terus daripada matahari. Maka itu dia kata tadi ini menyebabkan matahari akan naik daripada maghrib, bukan naik daripada masyrik lagi. Nampak ya? Itu akan berlaku. Ini bukan mencari adat. Ini memang ilmiah sebab ada hubung kait dengan cakrawala yang sebagainya yang akan memang berlaku macam gerhana. Gerhana tu bukan perkara yang mencari adat. Sampai kita boleh maklum lagi 10 tahun punya gerhana boleh abang hari ini. Sebab dia adalah persoalannya berkaitan dengan adat perjalanan galaksi cakrawala kita memang begitu. Ini bukan mukjizat, ya. Faham? Baik. Syahadan dia kata tadi. Tercapai pekerjaan yang mencari adat itu perbuatan seperti terpancar-pancar air pada antara anak jari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan tercapai pula ketiadaan perbuatan seperti tidak menghanguskan dari api akan Nabi Allah Ibrahim AS tatkala ditunu oleh Namrud la'anatullah, ya. Dan kata setengah ulama, jika tiada diiring oleh Allah yang katanya wassalaman ala Ibrahim, ya, dan sejahtera atas Ibrahim, nescaya mati Nabi Ibrahim dalam api daripada sejuknya kerana permannya. Tadi ini kulna ya narukuni barda, ya, hai api jadilah kamu sejuk. Itu dia. Tapi kena ada, ya, sejuk. Barda ni maknanya kunu bardan wasalaman, kena ada wasalaman. Kalau tak ada wasalaman, mati Nabi Ibrahim, sejuk. Nampak tak? Betul tak? Itu dia. Sebab dia kata kulna ya nar, maka kami berkata wahai api, kunu kuni bardan, hendaklah jadi kamu itu sejuk. Wasalaman, bardan wasalaman ala Ibrahim, sejuk sejahtera. Macam kita dalam aircon sekarang ni, kita dalam aircon ni sejuk sejahtera. Kalau lebih kita buka, sejuk, tak sejahtera lah. Jadi sejuk sejahtera, maka itulah Nabi Ibrahim boleh hidup, masih hidup. Kalau tak ada bardan ni, tak ada wasalaman ni, Nabi Ibrahim mati. Nampak? Ini adat, memang adat. Betul tak? Ini bukan mukjizat adat. Tapi yang tak terbakar tu, yang tu mukjizat. Ya, api sudah berubah jadi sejuk. Sekarang kita kalau gaji balik memang pun ada api jadi sejuk. Tu peti ais kita tu api. Nampak? Tapi ada sejuk. Kita bubuh di rumah kan, itu bukti. Bardan wasalaman ala di rumah dah ada. Nampak? Jadi apa yang berlaku pada mukjizat tu, maknanya perkara itu boleh berlaku pada adat dan boleh diambil guna sebagai adat. Maka tu orang buat peti ais, ya. Peti ais itu api je dia. Dia pegang motor dia hangat, ya. Pegang motor dia sejuk, tapi dia menzahirkan kesejukan yang luar biasa. Itu kita boleh kontrol sendirilah. Wassalaman tu kerja kita lah. Wassalaman tu kerja kita. Nak berkurang ke, nak bertinggi ke, nampak? Ya? Ini kenyataan. Dengan ada kajian-kajian sains begini, maka dapat kita membenarkan mukjizat Nabi Ibrahim tu, nampak? Ini kita Harun Nahya sebut dalam karya buku dia. Dia beri arti bahawa mukjizat-mukjizat yang ditunjuk oleh Nabi SAW tadi itu, yang ditunjuk oleh Allah kepada Nabi itu, memang berlaku kepada anda. Contohnya Nabi dibedah dada. Bedah dada kan malam Mi'raj, Nabi bedah dada 5 kali.
5 kali bedah dada, 5 ketika lah. Dan ketika yang terakhir sekali ketika Rasulullah akan dibawa berjalan dalam Isra dan Mi'raj, bedah. Jadi bedah dada ni rupanya jadi kenyataan. Sekarang ni, bukan sekarang lah kan, dah berlaku di mana ada antara ahli-ahli ni, doktor-doktor pakar bahagian bedah. Sebab bedah ni kena tahu juga tak mana nak bedah. Walaupun dia ada ilmu boleh bedah, hidup-hidup bedah hidup-hidup, dia tidur elok. Orang sakit jantung kan, ada apa? Ada blok 3-4 blok, dia scan dulu, dia nampak 3-4 blok, ya. Kemudian tidur, dia bagi bantai dia tu. Dia duduk muka dia, jangan tengok. Pasal dia nak belah, nampak tak? Dia panggil kita suruh ambil video. Adik-adik main ambil video, saya nak bedah. Pisau siang bawang lah, pisau. Pendek tu pisau, nampak? Surgical knife dia. Dia ambil pisau, dia belah. Mula daripada ulu hati, dia belah turun, buka, dia buat keluar seketui jantung tu dia. Nampak? Seketui jantung dia potong, buang lemak-lemak yang mana semua, dia kikih buang. Kawan duk pegang bantai tu, klik buang. Sebutlah, ya. Subhanallah, 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 baca ya. Nampak? Biasa. Ini macam mukjizat lah. Sebab ada dalam Quran, ada kisah dalam hadis di mana Rasulullah dibedah dada. Kalau mukjizat tu ada, bedah dada, mesti umat dia boleh buat. Nampak? Dia buat, kita ada cara lain lah. Dengan menggunakan Al-Quran ni, ayat Al-Quran, ya, Al-Quran dia kena baca lebih kurang 5 ayat lah. Dia kena bawa 1 ayat untuk painkiller. Dia potong tak sakit. 1 ayat lagi nak tahan darah supaya darah tak mercik. Belah darah tak mercik. Nampak? Yang ketiga ayat untuk menghidupkan dia. Dia hidup jalan, jantung keluar dia hidup. Ganti ayat tu sebagai ganti jantung. 3, nampak? Yang keempat pula, bagaimana pada tadi ini perjalanan perjalanan jantung tadi ini di tangan dia tadi ini, dia kena baca pula ayat pasal dia proses jantung tu di luar. Pegang jantung betul-betul. Tak ada belum wahid. No. Dan yang kelima, nak masuk balik jantung. Ayat nak masuk balik jantung, nak tutup. Nampak? Tutup, dia bubur plaster. Lepas 15 minit, buka plaster tu, apa? Tak ada bekas potong. Pergi cek bila hospital, tak ada blok. Nampak tak? Ya, nak? 8,000 dia ambil. Kalau luar, mau 30,000. 80,000. Lah ni 80,000 lah. Nak bypass. 9,000. Sampai hari ni hidup pergi Mekah dengan saya. Orang stroke, dia bawa keluar tulang belakang, 1 set tulang belakang dia bawa keluar bawah meja. Kawan tu duduk senyum, saya kata apa? Dia betul dia buka tulang belakang seketul, dia buka ada 5 lambar dia buka. Masa ni dia pasang balik, pasang, masukkan balik tulang belakang tu belah, tutup balik. Sama juga. Hidup ni keluar. Tak ada penyakit. Dia pun mati lah. Profesor Dr. Mansur Johari nama dia. Disentul. Dah mati lah sekarang. Dia kena COVID. Dia sendiri tak boleh lawan COVID. Nampak? Walaupun dia ada ilmu tu, dia tak lawan COVID. Dia mati di Amerika. Dia berubat sana mati. Tapi dari segi pembedahan ni memang betul. Jadi dia kata boleh. Tu yang saya tahu tu, dia tanya kalau ustaz nak buat boleh. Tapi ustaz tak ada ilmu bedah tu tak ada. Nampak tak? Ilmu bedah dengan ilmu kan? Orang nak bedah tu dia kena tahu bedah yang pertama mana nak bedah. Walaupun dia ada 5 ayat ni, 5 ayat ni dia tahu. Tapi nak kena bedah tu kena ada ilmu bedah pula. Bukan boleh tak muhara pergi bedah tu. Pergi belah jantung tu. Koyak jantung ni pasang je. Nampak tak? Dia kena tahu macam mana urat mana nak potong, urat mana nak ambil. Dia ni memang seorang pakar bedah. Pakar bedah secara zahir memang dia seorang doktor pakar bedah. Universiti Utara Medan kan.
Dia ambil sedikit ilmu batin ni, campur dengan Al-Quran. Jadi Al-Quran ni membantu dia untuk jalan kemudahan. Jadi dia ada dua, dia panggil konsep ilmiah dan konsep Al-Quran dengan ruqyah jampi. Itu sebagai contoh lah. Itu memang kenyataan betul. Saya dah simpan video-video lah. Gambar-gambar yang dia bedah tu saya simpan tu, dah segitu sekarang. Ya, tidak baik. Itu di antara contoh lah kata. Ya. Jadi mukjizat ni walaupun mukjizat, dia mencari adat, tapi boleh dikenal pasti secara ilmiah. Masuk akal. Baik. Dan tiada khitab Allah Ta'ala akan sesuatu melainkan jadilah ia seperti kehendaknya. Inama amruhu iza arsyana ay yaqula lahu kun fayakun. Itu khitab Allah. Dan datang riwayat bahawa tatkala jatuh Nabi Ibrahim dalam api itu berhimpunlah segala cicak. Nampak tak? Ini cerita lah. Sirah. Datang riwayat bahawa tatkala jatuh Nabi Ibrahim dalam api itu berhimpun segala cicak kerana muafakat yang akan meniup api Nabi Allah Ibrahim, yakni supaya memakan oleh api itu akan Nabi Allah Ibrahim. Maka sebab itulah disunatkan bagi kita membunuh akan dia seperti binatang fawasik yang 5 jua, kerana sabda Nabi SAW, ya, inna man qatalaha fi awwali darbatin kutiba lahu mi'atu hasanah wa fi thaniyah duna dhalik wa fi thalithah duna dhalik, rawahu Muslim. Ya, bahawa barang siapa membunuh ia akan cicak pada awal pukulnya, yakni mati ia dengan 1 kali pukul, maka disuratkan baginya 100 kebajikan. Sekali pukul mati, dia nak sekali pukul mati, ya, dapat 100 kebajikan. Dan pada pukul yang kedua tiada mati dengan pertama, pukul yang kedua baru mati kurang daripada demikian itu 100. Kalau pukul 2 kali dia baru mati, pahala dia kurang sikit lah. Kedua, ya. Dan kerana tidak baik bunuhnya, dan pada pukul ketiga kurang daripada kedua lah. Pukul dia nak, kalau boleh pukul yang mula tu mati. Kalau 2 kali baru dia mati, pahala kurang. 3 kali baru dia mati, pahala kurang lah. Digalakkan kita pukul dengan sekali. Cicak mana? Bukan cicak ni. Bukan cicak ni. Cicak terbang tu, cicak kubing dia panggil. Cicak yang terbang. Nampak tak? Bukan senang dapat cicak tu. Dia lompat pokok-pokok. Jenis cicak ni lah. Dia ada dia punya kepak. Yang tu yang dia kipasnya. Cicak ni lembut-lembut, tak kena-kena lah. Kita ni buku cicak ni kan. Tak betul lah. Itu dia lah. Jadi kena ada bayan dia pula. Ulama hadis yang boleh, ulama-ulama yang ahli dalam bidang hadis ni, pakar-pakar hakim, dia panggil hakim. Dia panggil rasa yang layak, mampu untuk mengurai hadis kepada kita. Sebab tu kita bukan boleh berdalil terus kepada hadis dengan kecetekan ilmu kita, ya. Kita kena merujuk kepada ulama-ulama mujtahid yang ahli dalam bidang. Jangan nampak, depa tadi faham hadis Nabi daripada banyak aspek untuk memahami satu hadis Nabi, sebab bahasa Rasulullah. Faham ya? Macam ni lah. Kalau kita ambil hadis ni terus, tak tanya ulama, pukul cicak ni, cicak lembut-lembut tak nak apa. Tak gitu. Itu macam dia kata tadi daripada, ya, maka sebab itu disunatkan bunuh akan seperti binatang fawasik. Fawasik ni binatang yang binasa lah, yang merosak. Binatang yang merosak. Ni kan antaranya binatang-binatang yang merosak ni lain daripada 5. 5 ni diharamkan kita bunuh. Pertama, semut. Semut Sulaimaniyah. Semut tu semut hitam. Dia semut hitam duduk dalam tanah lah. Semut hitam, dia hitam, semut duduk dalam tanah. Itu dia panggil nama-nama An-Namli As-Sulaimaniyah. Yang tu yang tak boleh bunuh. Nampak tak? Tapi ulama ambil kira semua semut. Tak kira semua semut, dia kata. Nampak? Semua semut ni dia ada kebaikan dalam kehidupan masyarakat manusia. Nampak? Dan daripada segi rumpun kehidupan mereka juga membawa satu kebaikan. Jadi maka itu diambil kira semua jenis semut tak boleh. Ya, kita tak boleh Malaysia tok spray semut tak boleh. Pembunuhan ramai-ramai nama dia. Massacre. Tak boleh. Ya, kita kena halau dia. Jangan kita bunuh dia, ya, semua ni. Kedua, burung-burung. Ada burung hudhud, ada burung burung indrawasih. Tu burung surga tu, ya, indrawasih, burung hudhud. Satu lagi burung, dia panggil burung sawardi.
Burung ni saya tak tahu macam mana lah, tapi dia bentuk macam burung belatu lah, lebih kurang. 3 jenis burung ni haram, tak boleh bunuh. Katak dia tak boleh bunuh, semua katak tak boleh. Semua katak dia tak boleh bunuh. Apa juga jenis katak tak boleh bunuh. Dia kata katak habis tak boleh bunuh lah. Itu di antara makhluk-makhluk Allah yang diharamkan kita bunuh. Yang lain daripada tu masuk ni nama merosak. Kalau merosak, kalau tak merosak, anjing. Anjing hitam. Anjing hitam. Bukan semua anjing hitam. Anjing hitam yang mata kuning, dia adalah sebenarnya jin yang menjelma. Mata dia kuning. Dia tengok kita keluar cahaya kuning. Nampak tak? Setiap masa macam tu. Ini antaranya jin boleh kita bunuh. Kita faham tak jin hitam? Tapi tengok kata anjing hitam semua apa kat bunuh kacau. Tak betul lah. Dia anjing ular. Ada jenis ular yang kita boleh bunuh. Macam kita masuk rumah dan rumah kita ular masuk, kita kena bagi salam dulu kat dia. Nampak tak? Bagi salam macam kita bagi salam Nabi Allah Nuh punya salam. Sebut Nabi Nuh. Salam tu ada bunyi Nabi Nuh alaihi salam. Bila kita bagi salam, kalau dia tu jin, dia nanti keluar, dia faham. Yang tak keluar tu ular, baru pukul Nabi kata. Nampak? Janganlah kita bagi salam tak keluar. Maknanya kita dia bukan jin, dia tak faham. Bukan. Kalau dia jin, dia akan keluar. Saya pernah mengalami perkara tu, memang mengalami. Dia masuk rumah, nak balik di rumah ni, rumah tua. Masuk semua pakat duduk di luar. Saya baru balik maghrib, semua pakat duduk di luar. Saya kata, pasal apa duduk di luar? Ada ular dalam rumah. Saya masuk, diri di pintu, tak nampak. Dia duduk bawah meja ke, bawah sofa mana kita tak nampak. Bagi salam, dia jalan keluar. Jalan keluar. Dia masuk tepi kereta, hilang. Saya kata tadi yang masuk kita tu saudara kita jin. Sebab Nabi kata, Nabi sebut dalam hadis riwayat Tirmizi, kalau sekiranya jin, dia akan keluar. Kalau dia bukan jin, tak erti bahasa apa tu ulang. Nampak? Itu di antaranya kata tadi ni perkara yang memang berlaku pada adat. Tapi bila kita lakukan sesuatu, maknanya kita akan nampak dia punya kebebasan dia adalah mencari adat. Wallahu a'lam, itu kita faham baik. Dan bahasanya tadi ni bab cicak ambiarah, cicak kubing, cicak terbang, cicak kubing kan cicak terbang, betul itu yang kita bunuh. Memang susah nak bejak tu pun. Bukan senang nak jumpa cicak tu betul kita kena ambil dia pokok-pokok, dia terbang dia pokok ke pokok tu Dan ada pula gabungan yang kata tadi ni mengkarung pula tulung padam api. Mengkarung dia spesies cicak tapi dia mengkarung. Nampak? Dia spesies cicak juga mengkarung. Katanya mengkarung, rumpun mengkarung ni pergi dia nak padam api tu. Rumpun cicak ni nak nyalakan api. Nampak tak? Cicak juga. Tapi dia sebut sebagai rumpun yang menyelamatkan. Itu mengkarung. Jadi kita tak dibagi bunuh mengkarung, tak boleh. Dan dipahami berhadis hendaklah dipukul akan dia dengan satu kali pukul biar ia mati, maka dapatlah kebajikan yang banyak. Jikalau tiada mati ia dengan satu kali pukul tetapi mati dengan berbilang pukul, saya kurang pahalanya kerana tiada baik bunuhnya, padahal disuruh Nabi SAW dengan dia seperti sabdanya, apabila membunuh kamu hendaklah membaikkan oleh kamu akan bunuh. Apa-apalah binatang yang kita nak bunuh ni, kita kena bunuh dengan ihsan. Ada hadis 40. Kita hadis 40 ada hadis. Rasulullah kata bila kamu nak menyembelih, sembelih dengan ihsan. Ihsan di sini artinya pisau tu kena tajam. Itu ada dengan sekali sembelih. Jangan kita memberatkan dia, lepas kaki dia, satu kaki kena lepas. Jangan ikat supaya dia boleh meronta-ronta korang sakit. Nampak? Ini antara ihsan. Macam kita sembelih lembu korban, kadang nak sampai 10 orang nak regas aja lembu tu. Tapi nak tak nampak wajah lembu, belum sembelih lembu tu dah mati dah. Punya ayat tu bukan ihsan. Islam tak bagi macam tu. Tu dia. Ada yang dia jorok leher lembu tu di pokok, jorok tu agak tinggi sikit lah. Belum sembelih dah. Lembu tu mati kerana kena jorok. Tu ada. Ni baru ni punya korban. Ada keluar viral dalam
dalam TikTok, kan? Itu bangkai, pergi sebelah bangkai. Ini kaedah-kaedah yang kita salah. Itu kata Nabi, ihsan, nak ikat ada cara nak ikat supaya dia boleh bergerak, dia boleh bernafas. Nampak tak? Ya. Yang penting nak ikat tu biar dia tak lari. Itu tujuan dia. Kita ambil ikat tak kena gaya, pergi jadi satu jorok mencekik pula leher dia, maka mati binatang. Tu masa dia pegang dia pun dah ambil. Binatang tu tak meronta lah. Sah kata dia mati. Bangkai. Tak boleh makan, haram lah. Itu di antara kata Nabi ihsan, ya. Tu, maka tu binatang yang paling mudah sembelih ni unta. Unta paling mudah sembelih, ya. Dan duduk berdiri sembelih. Ya. Dia main turis pisau pendek tu pakai turis dulu tu, sekali turis putui terus duduk habis jatuh. Paling mudah, kan. Saya bisa sembelih unta, bisa sembelih unta 2 ekor. Dalam sejarah yang seorang sembelih, dia pernah buat sembelih di Mina, di Jabal Nur. Baik. Jadi kata Nabi, apabila kamu bunuh, hendaklah baikkan dengan kamu akan bunuh, maka tiada dia makan baik bunuh melainkan dengan menyegerakan mati, bagi cepat mati. Dan keluar dengan katanya serta ketiadaan dapat seorang melintangi akan dia itu barang yang dapat dilintangi oleh orang akan dia seperti kata yang mujizatku itu bagian-bagian, maka dilintangi orang akan hendaknya, maka tiada hasil kehendaknya, maka bukan dinamakan mujizat, maka adalah mujizat yang zahir pada Nabi kita amat banyak. Jadi mujizat ni memang tak lawan lah. Kita tak boleh atasi lawan, ya. Di Jakarta Pusat saya tengok sendiri lah, habis sembahyang Jumaat orang keluar, dia ada pertunjukan sembelih orang di luar pada Masjid Istiqlal, luar tu, tepi jalan tu. Dia buat satu kumpulan yang pun nak sembelih orang. Sembelih betul, dia sembelih betul. Dia pesan kepada orang, jangan baca ayat kursi. Dia pesan pula ni, ini kita cari makan, dia kata. Ini sebagai satu hiburan, cari makan, ya. Jangan baca ayat Quran, ya. Ini satu pertunjukan saja. Sembelih tu, pegang pisau sembelih kat waktu, pegang kepala tu dah. Tapi dia balut, tutup kepala dengan kain dulu, baru dia sembelih. Nampak? Jadi bila dia sembelih tu, kepala dalam kain tu kepala siapa? Yang tu kita tak tahu. Nampak? Kalau nampak muka betul, itu dah jadi cerita lain. Dia selimut dengan dia selingkup dengan kain. Tak nampaklah muka, masa tu baru dia sembelih. Jadi orang tu tadi tu, pergi mana ada orang tu? Ni kerja jin, orang tu dah diambil pergi dah, yang duduk tu jin. Nampak tak? Tu cerita. Jadi kalau kita baca Al-Quran yang berkenaan, contohnya ayat kursi, akan jelma lah benda tu yang betul. Nampak tak? Jadi masalah. Itu dah. Di antaranya yang kita tadi ini, ini antara macam disebut sebagai macam mukjizat jugalah. Tapi orang boleh bantah. Ini maknanya dia bukan mukjizat, sebab orang boleh lawan. Orang boleh lawan dia, ya. Maka tu dia pesan siap jangan baca Quran, jangan baca Yasin, jangan baca apa-apa lah, ya. Itu dah. Di masjid di masjid di kampung Nakoda, Kuala Lumpur lah. Ini di Gombak, ya. Nakoda tu, ni saya sendiri ada dalam masjid Amaniyah, Di Amaniyah jauh situ ada tokoh Hindu. Kebetulan besok tu time kosong, malam tu hari Khamis, malam Jumaat, masjid kita baca Yasin, dia tak? Malam tu besok dia nak kena cucuk jarum semua lah. Tu dah. Kebetulan jatuh pada hari Jumaat dia besar apa? Kita hari Khamis. Dia pemain tu, main dia punya sami-sami besar. Nampak? Sami-sami besar. Ada 3 orang datang dengan Mercedes masuk masjid. Siapa orang sami-sami masuk ni? Lupa nak jumpa Tok Imam. Saya duduk dalam masjid mana tu kita nak buat Yasin. Dia pesan kita minta imam jangan baca apa-apa, jangan baca. Kami nak buat kerja. Nampak tak? Imam kata boleh. Kami kerja kami kena buat. Cukup habis maghrib kami nanti baca Yasin. Hang kena tunggu lah. Nampak tak? Jadi tak diwak-wak, dia nak buat masa tu juga. Waktu maghrib tu dia nak buat upacara cucuk jarum tu lah. Jadi kita kata tak boleh. Kami akan buat kami punya, dah habis kami buat kerja sampai cucuk. Jadi kena tunggu. Dekat 10 malam dia orang habis.
Ketua imam pun akan juga lah. Dia pederah juga lah, bagi panjang sikit lah. Ya? Kita buat panjang sikit, dia tunggu di luar. No. Kita tunggu di luar pagar. Dah habis, kita dah buat semua, pun kita abang sekarang ni boleh buat. Sah kata benda tu bukan daripada perkara biasa, dia terlibat dengan urusan jin. Nampak tak? Jadi pas sembahyang tu terlibat dengan urusan jin. Dia tahu tu kesalahan dia tahu, silap dia tahu, kelemahan dia tahu. Maknanya kekuatan Al-Quran tu dia tahu. Ya. Itu antara yang kenyataan ni saya sendiri hadir. Itu yang saya boleh faham di sini. Jadi pendek kata, kekuatan mukjizat ni orang tidak boleh lawan, kerana dia narang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Maka setengah daripada demikian lagi segala mukjizat Rasul dahulu maka tidak dapat menghinggakan dia terlalu banyaklah. Dan setengah daripada mukjizat yang jatuh Nabi kita Quran. Quran paling tinggi sekali mukjizat akal dia panggil. Quran ni mukjizat akal, mukjizat yang paling tinggi, yang tidak ada tandingan, di mana dia adalah kurniaan kepada Nabi kita Muhammad SAW dan kepada umat Islam. Maka iaitu mukjizat yang terlebih besar lagi berkekalan hingga akhir hari kiamat. Maka lemah segala manusia dan jin dan fasih-fasih hendak mendatangkan sepertinya, dan jikalau sekurang-kurangnya surah sekalipun seperti inna ataina qulullah, tak boleh, dia tak dibanding. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzala ala abdina fa'tu bi surah. Al-Quran kata, kerana kamu ragu kepada apa yang diturun kepada hamba kami, fa'tu bi surah bimithli wa da'u syuhada'akum min dunillah. Maka serulah segala penjaga-penjaga kamu untuk standing masing-masing berkumpul, buatlah satu surah yang macam Al-Quran. Contohnya macam inna ataina. Nampak tak? Tak mampu nak buat, kan? Sampai kiamat pun tidak ada, ya, mana-mana pujangga-pujangga ahli bahasa yang boleh menandingi, ya. Ni Musalamah Al-Kazab, Nabi palsu, dia buat satu surah Katab. Surah Katab ada. Quran turun, dia pun Nabi gunanya. Dia dakwa diri sebagai Nabi, dia cipta satu surah Katab. Nampak tak? Pakar-pakar bahasa bila baca dia tahu ini bukan Quran. Ya, bukan Quran. Menyalahi bahasa tu memang tidak kena, ya. Maka dia tolak, tak dia pakai. Sama juga Syiah ada tambah lagi satu surah. Ya, tambah sama juga surah itu bikinan ciptaan mereka sendiri yang begitu banyak cacatnya dari segi bahasa, ya. Pakar-pakar bahasa tahu kata ini bukan surah. Ini perbezaan dia, ya. Imam Bukhari sendiri diuji. Imam Bukhari, ya. Dia campur Quran, hadis, kata-kata hikmah hukama, nampak, ya, syair, ya, bercampur semua, dibagi kat dia, suruh perasin yang mana Quran, mana hadis, mana syair, mana kata-kata pujangga atau kata-kata hukama. Dia perasin yang ni hukama, yang ni hadis, yang ni Quran, yang ni syair, yang ni hizib. Masya Allah, kembang semua. Tak silap langsung. Ini kebijaksanaan Imam Bukhari, ya, seorang ulama hadis dengan kuasaan ilmu bahasa Arab yang begitu luas sehingga dia boleh membezakan, ya, antaranya. Itu dia lah. Itu satu kelebihan kepada Imam Bukhari, wallahu a'lam. Maka tiada kuasa mendatangkan dari segala kaum Quraisy yang terlebih fasih manusia umpamanya. Dan jikalau bertolong-tolongan setengah akan setengahnya sekalipun, dia bergabung panggil syuhada, dia punya pujangga, tiada kuasa mereka itu mendatangkan seumpama. Maka demikian itu menunjukkan bukan ia perkataan manusia. Dan lagi adalah ia menghimpunkan bagi segala maksud dengan sedikit huruf seperti yang disebut oleh ulama sekalian, kitab yang diturunkan dari langit itu terkandung maknanya di dalam Al-Quran. Itu dia. Semua kitab-kitab yang turun dari langit, ya, 104 kitab, kan, semuanya adalah kitab 4, 100 huruf. 104 turun semuanya dalam Quran, semuanya dalam Quran. Maka makna Quran ini terhimpun dalam Fatihah, dan Fatihah terkandung dalam Bismillahirrahmanirrahim, dan makna bismi terkandung dalam ba-nya. Bismi itu terkandung dalam ba, dan ba itu adalah bi kana ma kana wa bi yakunu ma yakun. Makna ba tu, makna ba tu adalah bi kana ma kana wa bi yakunu ma yakun. Dengan aku ada barang yang telah ada, dan dengan aku ada barang yang lagi yang tidak diadakan. Dan kata ulama lagi, dia duduk dalam titik, noktah, bawah tu ada titik. Quran turun dulu mana ada titik, tak ada.
titik tak ada, baris tak ada. 400 tahun. 400 ya. Sesudah 4 kurun barulah ya Syekh Al-Aswad, seorang ulama qiraah, dialah membariskan, baru bubuh fathah, kasrah, dhammah, fathatain, kasratain, dhammatain ya. Ada situ ya. Dialah bubuh baris, kemudian dia buat titik. Baru kita bunyi titik bawah ba, titik atas ta, sa, nampak? Titik bawah lagi ya. Itu baru beza. Ba, bismillah tu baru ada titik bawah. Jadi maknanya seluruh Al-Quran, seluruh isi Al-Quran terkandung dalam titik. Bila ada titik tu baru bunyi ba, nampak? Tak bunyi titik macam mana nak bunyi ba? Betul tak? Jadi titik itulah yang mengandung akan semua Al-Quran, semua kitab-kitab langit ada dalam titik. Bubuh titik dan kita baca B. Tak bubuh titik boleh baca T, boleh baca I, boleh baca ta, boleh baca sa, nampak tak ya? Itu dia. Boleh baca na, nun, jauh ini di antaranya kata tadi ini kelebihan bismillah itu sendiri yang kita dapat. Kerana itu kata setengah ulama, jikalau tafsirkan makna bismillah, nak tafsir bismillah itu tiada kuasa membawa 70 ekor unta. Nak tanggung dia punya tafsir 70 ekor unta pun tak habis tanggung perkataan apa? Bismillah. Maka itu dimulai pada awal ketika Rasulullah menerima wahyi yang pertama dengan bismik, dengan nama Tuhan, bismillah. Jadi yang dimulai dengan bismillah, 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 bismillah dalam semua pergerakan ya. Lepas 2 bulan baru bismillahi majriha wa mursaha inna rabbil ghafur rahim. Lepas tu berapa bulan pula baru bismillahirrahman. Bismillahirrahman, qul Allah awil rahman. Dalam surah Isra baru Nabi baca bismillahirrahman. Kemudian lepas berapa bulan pula baru turun pula ayat dalam surah An-Naml ayat 30. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Baru lengkap bismillah. Dalam satu tempoh yang lama, setahun lebih kurang, hampir setahun baru dapat bismillah tu lengkap. Nampak? 3 kali turun kepada Nabi SAW. Baik. Jadi kata musannif, itu dia. Setengah daripada mukjizat terpancar-pancar ayat. Antara anak jari seperti barang riwayat dari Syaikhan. Anak Syaikhan ni Bukhari Muslim lah. Riwayat Syaikhan ni Bukhari Muslim lah. 2 syekh. Daripada Sayyidina Jabir berkata, ia telah dahaga manusia pada hari Hudaybiyah. Dan ada Rasulullah SAW antara hadapannya timba air daripada kulit yang ia mengambil air sembahyang daripadanya dan datang segala manusia kepadanya, dan hampir bahawa adalah mereka itu berteriak seperti kanak-kanak yang datang kepada ibu, dan sanya telah hampir bagi menangis. Dahaga sangat tak ada air ya, di hari perjanjian Hudaybiyah nak masuk Mekah. Nabi nak masuk Mekah, nak buat kerja haji pada haji pada tahun yang ke-5 atau yang ke-6, khilaf ulama Maka sabda, apa hal kamu? Sembah mereka itu, ya Rasulullah, tiada pada kami air barang yang kami mengambil air sembahyang dengan tiada barang kami minum. Nak ambil sembahyang pun tak ada air, nak minum pun tak ada air Rasulullah. Melainkan barang yang ada di antara tuangan, di tanganmu lah ada tiba ni. Air ni je daripada tangan kamu. Beribu nak minum juga. Maka menghantar ia ke tangan dan timba itu, maka jalan air menggelegak keluar daripada antara anak jari seperti mata air. Maka minum kami sekalian dan kami mengambil air sembahyang. Maka kata yang bertanya itu, berapa ada kamu? Katanya, kalau ada 100,000 saya mengadai dengan kami, tetapi ada kami 1,500 orang. Timba tu Rasul, timba ni dia koja mangkuk satu macam jam. Dia bentuk macam bentuk badan perempuan kan, koja, mulut panjang, suara tangan dalam tu ada ayak sikit, suara tangan gerak, bunyi ayak tu bulu bunyi. Dia keluar kau mulut dah. Bukan Rasulullah angkat jari keluar ayak tu. Keluar itu teruk jenuh. Suara tangan masuk dalam tu, ayak yang ada sikit dalam tu ada sikit ayak. Suara tangan dia bergerak. Bila bergerak tu ayak keluar kok muncung dia mulut dia. Dia orang ambil dari situ lah. Jadi daripada ada 1,500 orang ya, boleh ambil air sembahyang, boleh minum sekali. Itu mukjizat air yang paling mulia, yang paling mana-mana, yang paling tinggi martabat dia dalam ayat dunia lah. Termasuk ayat akhirat. Itu ayat nombor 1. Sebab tak ada ayat tu.
Sebab dia keluar dari jari Nabi. Ayat yang kedua baru datang daripada Zam-Zam. Ayat yang ketiga daripada Sungai Nil. Ayat yang keempat daripada Raihan, Jaihan di Iraq. Itu dah. Tak gitu kan? Itulah. Ayat yang keenam baru ayat Sungai Kulim. Itu dah. Okey. Itu aja kita faham. Baik. Jadi makanya kita musnad habis. Dan setengah daripadanya mengucap syahadah oleh biawak. Biawak ni dhab lah. Dhab. Bukan bewak. Bewak biasa ni tapi dia tulis bewak dalam kitab, kita baca bewak lah dhab. Dia panggil apa? Kadal. Padang pasir, itu bahasa betul. Dhab ni dalam bahasa Melayu kita panggil kadal, padang pasir. Itu dia boleh dimakan halal. Bewak. Bukan bewak mulut panjang tu kan, minum parit golek dia, bukan tu dia ditawan lah. Setengah daripadanya minta lepas oleh kijang daripada ikatan Arabi. Tangkap kijang tu, dia tangkap memburu dapat kijang. Kijang tu ada anak, menyusukan dia anak, maka dilepas oleh Nabi. Dia abang kat Nabi. Dia ada anak nak menyusu, izinlah dia nak pergi menyusu anak saya ni, dia main balik. Nampak tak? Tu Nabi pun kata dia ni, kijang ni mengadu dia ada anak nak menyusu. Lah lepas dah. Nampak tak? Itu lebih. Nabi Sulaiman hanya boleh faham bahasa semut. Nabi Muhammad semua binatang. Nampak ya? Lebih lagi. Kemudian maka kembali ia disuruh ikat bagi orang Arabi itu, kemudian dia hadiah kepada Nabi. Nampak? Orang Arab tu hadiah kepada Nabi lah. Ya Rasulullah, saya hadiah kepada Tuhan. Rasulullah pun bebaslah kijang tu. Kamu bebas. Maka dilepas oleh Nabi SAW, akan dia makan mengucap dua kalimat syahadah yang sebab suka. Kijang tu baca syahadah. Setengah daripadanya berbelah bulan di atas Jabal Qubais, setengah daripadanya disuruh orang Badui menyeru kayu, maka datang tercabut daripada akarnya. Pokok kayu, pokok kurma. Nampak tak? Dia cabar Nabi. Dia kata, Nabi Muhammad, kalau sungguh engkau Rasul, nampak tak? Engkau panggil pokok tu, mai jumpa engkau sendiri. Nabi kata, pergi panggil. Dia habaq kat pokok tu, kata Muhammad panggil. Dia pergi. Diri tercakap akak-akak, dia lari. Tercabut akak-akak pokok, jalan tu. Itulah. Datang sampai depan Nabi, pokok kurma tu mengucap syahadah. Nabi kata, kembali kamu ke tempat kamu balik. Nampak? Itulah, dia pun pergi habaq kaum dia, semua pakai untuk Islam. Itu dalil dia. Dan kata dia beri, maka datang yang tercabut akar, maka datang yang memberi salam akan Nabi, dan setengah daripadanya mengadu oleh unta sebab sedikit makan dan banyak kerja. Unta komplain dekat Nabi, dia ni tuan dia tak bagi makan, suruh buat kerja banyak. Setengah daripadanya didoakan atas Utbah anak Abu Lahab dengan sabdanya, Allahumma sallatuhu kalban min kalamik. Rasulullah anak dia ada dua orang, anak lelaki Rasulullah ada anak perempuan dua orang, Siti Ruqayyah dengan Ummu Kulsum. Bagi menikah dengan anak Abu Lahab, masa tu belum ada seruan Islam lagi lah. Masih perhubungan pak saudara dengan anak saudara ni baik lah. Rasulullah bagi Abu Lahab minta nak peristeri untuk anak dia orang. Utbah dan Utaibah. Maka Nabi pun bagilah. Dia menikah dengan dua anak Rasulullah, Ummu Kulsum dengan Siti Ruqayyah. Lepas peristiwa Tabat Yada, Rasulullah seru kepada Islam, maka dia pun suruh cerai anak Muhammad. Itu dia lah. Jadi cerai dua orang, tapi seorang kembali balik jadi Islam. Yang mana tadi, iaitu Utaibah ni balik jadi Islam, dia ikut Nabi. Utbah ni tak mau. Utbah ni kata nak bunuh Nabi. Nabi pun doa lah, Allahumma sallituhu kalban min kalabik. Hai Tuhan, kerasi olehmu akan Utbah akan satu anjing daripada segala anjing kau. Serigala. Dia diserang oleh serigala, matilah. Diserang oleh serigala, maka dia tangkap akan dia oleh harimau. Setengah daripadanya menghidupkan dua anak Jabir yang sudah mati. Nampak? Anak Jabir mati dah, dua orang, tapi Rasulullah doa diperhidup balik anak Jabir. Yang seorang disembelih oleh kakaknya, dan satu disembelih oleh ibunya. Nampak? Abang dia sembelih,
Satu orang lagi mak dia sendiri sebelah. Anak Jabir ni. Maka dia mengadu kepada Rasulullah. Rasulullah doa hidup. Maka hidup keduanya sampai bangun daripada tidur. Setengah daripada mendoakan bagi seorang lelaki yang makan dengan tangan kiri, maka sabdanya makan oleh dengan tangan kanan. Katanya tiada kuasa aku makan dengan dia, maka tiada kuasa dia langsung, maka tiada kuasa mengangkatkan dia dengan kedua mulut. Dia makan tangan kiri, lalu kita makan tangan kanan. Oh tak boleh, aku tak makan tangan kanan, kena makan tangan kiri. Tak boleh semua. Tak boleh semua, bukan tak boleh saja. Nak angkat makan mulut tak boleh lah. Tangan tu tak boleh angkat dan tak boleh suap makanan ke mulut sampai mati. Nampak? Guna tangan kanan tak boleh pakai. Tangan kanan tak berfungsi langsung. Tak boleh makan, nak ketemu orang suap. Mati terus. Setengah daripadanya memberi berkat pada makanan sedikit hingga memakan cukup bagi orang yang lebih daripada 1000 dan makanan kurang daripada segantang. Nampak tak? Tidak. Setengah daripadanya mengembalikan mata Qatadah. Abi Qatadah ni dia kena panah dalam peperangan, di mana sudah keluar biji mata yang mengalir daripada pipi. No? Tergantung keluar pada lubang mata. Tergantung biji mata. Kena panah besi. Ya. Maka mengambil tangan yang mulia dimasukkan kepada tangan Rasulullah pun, tarik pelan-pelan, keluar anak panah tu, tak sakit. Rasulullah tolak balik masuk mata tu, dan mata tu lebih cerah daripada mata sebelah. Maka disapunya jadi baik pada kedua dan terlebih cerah daripada dahulu dan tidak sakit selama-lamanya. Ada bantu kita pun bila ada orang sakit mata kan, suruh baca ada doa, ada doa ulama ajar. Allahumma salli ala Allahumma man tabakat fi kafi 'ainal Qatadah. Tu baca dah. Allahumma salli ala man tabakat fi kafi 'ainal Qatadah. Kita sembuh mata insya-Allah, sembuh. Sakit mata lah, sakit mata merah apa sakit kan? Cerah mata lain, cerah mata ayat lain pula. Yang ni orang sakit mata soai. Soai ni masuk dalam kumpulan campak. Dia masuk adik-beradik campak. Mata merah kan, tu sakit mata lagi. Jadi bila sakit mata tu, kita pun bubuh tangan kita dulu tu kat mata dia, baca Allahumma salli ala man tabaka fika fi 'ainal Qatadah. Buat insya-Allah. Insya-Allah memang sah. Benda tu kita buat selawat kepada Nabi yang telah tadi ini masukkan mata balik Abu Qatadah tu, atau lebih dia ya. Dan lagi setengah daripadanya menyapu Nabi SAW dengan tangannya akan betih Abi Rafi'. Dan sanya telah patah, maka jadi baik pada kita tujuan sebab dia ada patah dulu. Dia patah dalam peperangan, patah kaki betul-betul, patah tulang. Nabi pun letak balik kaki dia, sambung, Nabi urut dia. Urut kaki itu baik jadi macam biasa. Itulah orang yang berubat patah-patahan, dia pakai doa tu, ada doa tu. Doa patah. Ada doa. Kan? Setengah daripadanya berdoa bagi Anas dengan panjang umur dan banyak harta dan anak, maka ada seperti demikian. Anas bin Malik, bapa Imam Malik kan? Bapa Imam Malik. Imam Malik mazhab Maliki, bapa dia lah Anas ni. Tidak ya. Malik bin Anas, Anas bin Malik. Balik apa? Ya. Cucu dia kat 100 orang. Cucu dia kat 100 orang. Rambut dia selai uban tak ada. Gigi dia sebatang je itu. Anas ni, ya. Gigi dia sebatang je itu elok. Rambut dia uban sikit tak ada. Penuh rambut dia. Nampak tak? Tidak. Tak botak dan tak beruban. Cucu 100. Nampak tak? Tidak nak. Biar ramai. Anak dia pun ramai. Anak kat 20 orang. Anas bin Malik, Nabi doa. Itu. Setengah daripada diambil satu genggam pasir, maka dilontar pada muka seteru, maka jadilah Allah seteru itu sebab masuk pasir kepada mata mereka pada hari peperangan Hunain. Dan bercamuk peperangan tu, Nabi pun ambil pasir sambil Nabi baca balik, nampak habis tentera-tentera kufar jadi masalah, berpecah berantakan sebab mata daripada masuk pasir. Setengah daripadanya lagi dia dikarut oleh labah-labah pintu gua Gunung Jabal Nur tatkala masuk Nabi Abu Bakar dalamnya kerana menyembunyikan diri daripada kafir. Dia nak kejar Nabi berlindung di dalam gua Sur. Maka di mulut gua tu adalah labah-labah buat sarang burung, burung tempur,
buat sarang. Lain daripadanya tersebut berapa banyak lagi mukjizat yang tidak dapat dihinggakan banyaknya adalah sekalian demikian itu menunjukkan benar dakwah pesuruh Allah Ta'ala, benar pula barang dikhabarkan daripada Allah Ta'ala. Habis setakat tu kita sambung dan ketahui ini kita baca kemudian panjang lagi nah. Ketahui bahawa perkara mencari adat tu ada 8 perkara. Ini kita main sekali lagi. Aqul qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum akhirul kalam wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin wassalatu wassalamu ala rasulina nabiyil karim nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahil alamin.